Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung bab fungsi ya. Buku tu muka surat modul lah, muka surat 4. Yang baru ya, yang baru ambil tu. Saya bagi tu sampai muka surat berapa? Cuba tengok last kali muka surat berapa? 7 kan. Okey. So hari ni start 4 kan, betul? Betul. Okey, so hari ni belum tentulah, belum pasti lagi lah sampai muka surat 7 ni ya. Okey, tengoklah sampai 5 ke, okey, sampai 6 ke, tengok. Saya handheld, saya pegang ni handheld phone ni. Okey, hopefully boleh nampak jelas lah. Okey, sebab saya akan tunjuk jalan kira dia ya. Image tu nampak clear tak kelas? Ke terbalik ke? Cuba tengok sekejap gambar yang ni. Sikit. Ha? Tak clear? Kabur sikit tu. Kabur. Dekat handphone saya nampak clear je. Mungkin korang punya kot. Kan bila apa ni, bila guna kamera depan mungkin jadi masalah kan. Dia jadi slow kan pergerakan tu kan. Okay, tak apalah, kamu refer lah kamu punya kertas tu. Okay, kita tengok soalan surat 4 tu. A, cari objek atau image bagi setiap fungsi yang berikut. Yang baru masuk tu mic tu off. Kalau nak tanya tu baru on balik. Okay, cari objek atau image bagi setiap fungsi yang berikut. Okay, saya tunjuk satu ya, contoh. Cikgu Angsha keluar kejap. Dia tak dengar suara cikgu. Okay, so tengok nombor 1. Diberi fx, f ni fungsi. Okay, that's why dia guna huruf f, function. Fungsi bagi x sama dengan 5x tambah 1. Cari nilai f3. Okay, 3 ni kalau kamu tengok dekat atas tu, dia setara dengan x. Kenapa setara? Sebab f bawah ni ada, atas pun ada, kurungan pun ada. Cuma S ni digantikan dengan nombor 3. So untuk jawab soalan ni, dekat sini, okay, kamu akan salin semula persamaan ni. Bezanya, yang X tu kamu akan gantikan dengan nombor 3. Kenapa 3? Sebab soalan kata 3. Cara dia, okay, follow balik 5. Memandangkan nak ganti dengan 3, kamu buka kurungan. Okey. Ganti 3. Tambah 1. Tambah 1, kenapa tambah 1? Sebab soalannya sama, tambah 1. Yang ni je gantikan 3. So selesaikan. Kurungan ni maksudnya darab ya kelas. Dalam MAT dia tak guna simbol darab yang pangkah tu. Digantikan dengan bracket. 5 kali 3, 15. Tambah 1. Dapatlah 16. Tu untuk contoh yang pertama. Okey. Yang dua lagi ni kamu buat sendiri lah. Yang ni pula. Yang ni pun sama. Diberi hash x sama dengan 2x tolak 5. Cari image bagi 7. Sama juga lah. Ikut balik. Okey. Ikut balik ni. 2. Sekarang ni X ni dah ganti dengan 7. So bukan lagi X lah. Kamu buka kurungan 7. Okey. Sebab 7 ni ya, sama tolak 5.
Kenapa tolak 5? Dalam soalan kata tolak 5. 2 kali 7, 14. Tolak 5. Dapat 9. Okey, yang 5 dengan 6 tu buat sendirilah. Bawah. Okey ni. Diberi GX, yang ini ya. Diberi GX sama dengan 2 tolak 5X. Cari objek dengan imejnya 17. Okey. Soalan ni 17 ni bukan ganti dalam X tu 17 ni ialah GX. So dia punya jalan penyelesaian sebenarnya kamu boleh refer je contoh ni Saya tunjuk satu. GX sama dengan 17. Kenapa 17? Sebab ini image dia. Okey, sama stepnya ni. Okey. Dan GX juga ialah ni. Semua ni. So follow balik 2 tolak 5x sama dengan 17. Okey. Kita nak cari x tau. Kalau tengok contoh sebelah ni, nak cari x. Macam mana nak cari x? 2 ni kamu kena pindah ke belah sini. Kemudian dalam mat kalau nombor positif, bawa ke sana akan ditolak. Jadi negatif 5x ni sama, stay 17 tolak 2. Tolak 2 ni datang dari mana? Daripada sini. Pindah ke sana. Itu faham kot? Itu bukan mat tu, itu mat. Lepas tu tolak lah. 17 tolak 2 dapatlah 15. So sini ada lagi. Tak siap lagi tu tak siap lagi. So kalau nak cari x, negatif 5 ni kelas dia darab tu dengan x, darab operasi darab. Dalam mat kamu belajar dulu. Kalau darab pindah ke sana akan jadi bahagi. So 15 bahagi dengan negatif 5. Negatif ambil sekali So kamu tekan kalkulator dapat negatif 3. So ni jawapan dia. Okey, dari nombor 11 dengan 12 tu boleh buat sendiri. Okey, setakat sampai sini. Ada nak tanya tak? Ke kawan dah lupa dah ni? Yang pindah-pindah tu kamu tahu kan, kalau dalam mat, kalau tambah bawa ke kanan jadi tolak, tolak bawa ke kanan jadi tambah, darab bawa ke kanan jadi bahagi, bahagi bawa ke kanan jadi darab. Itu tahu tak tahu? Tahu. Tahu, sebaik tahu. Itu map menengah rendah. Kelas kamu ni rasanya tak ada masalah yang tu, basic tu kan. Okey. Kalau dah faham, saya dah move ke bawah soalan B. Cari imej bagi setiap fungsi nilai mutlak yang berikut. Okey, apa maksud nilai mutlak? Dalam bahasa Inggeris, nilai mutlak tu ialah absolute value. Apa maksudnya mutlak tu? Senang je. Diwakilkan mutlak tu dengan simbol kurungan yang palang. Itu sebabnya kalau kau tengok ada satu kurungan yang macam ni. Dia tak sama dengan kurungan yang ni tau. Kurungan yang ni. Ni. Tak sama Kau tengok kurungan ni dia straight je. Ini namanya mutlak ataupun absolute. Okey, dalam bahasa Inggeris.
Mutlak maksudnya dia tak akan jadi negatif. Kamu dah faham tu. Ingat baik-baik. Mutlak dia mesti positif. Always positif. Kamu kira tiba-tiba dapat negatif nombor tu. Jadikan jawapan tu positif. Itu sebabnya kau tengok contoh ni. Okey. Dia dapat negatif ni, nampak tak? Dia dapat negatif 4. Memandangkan di dalam kurungan mutlak, tiba-tiba jawapannya jadi 4. Okey, nampak dia jadi positif. Dia takkan negatif. Simbol ni jangan kamu peduli kelas. Simbol yang macam star ni sebenarnya nota ni je. Dah bagi tahu dah pun Saya tak perasan pula. Dah tulis dah pun kelas. Nilai mutlak sentiasa positif. Okay. Tapi kalau kamu kira dapat positif, tak apalah. Kalau dah memang positif, jangan kamu memandai pula jadikan negatif pula kelas. Kalau dah positif, positif lah. Nampak dia ikut je. Kalau negatif jadi positif. Okay. So, tengok contoh nombor 1 tu. Dia beri fx sama dengan s kuadrat 5. So, dalam ni, bracket ni mutlak. Cari A F2, B F13. Kelas A dengan B tak ada kaitan. A dengan B tak ada kaitan ya. Cuma A dengan B tu dia guna persamaan yang ni. Okey. Maksud saya tak ada kaitan tu, jawapan B tak ada kena-mengena dengan A. Itu maksud saya. Okey. Untuk A, saya buat A dulu. F2 ya. Okey, asalnya dalam kurungan ni asalnya ialah huruf X. Nampak ni X. X ni ialah sini. Nampak? Ni sini X, sini pun X. Maka kalau sini 2, sini pun mestilah 2. So dekat sini saya buka kurungan palang tu. 2 tolak 5. Tutup kurungan. Buka kurungan. 2 tolak 5 negatif je lah. Nombor kecil tolak besar dapat negatif lah. Okey, dapat negatif 3. Tapi sebabnya dia simbol mutlak, jawapannya 3 lah. Itu yang A. B tu dengan yang lain ni buat sendiri. Okey, muka surat 4. Ada nak tanya tak muka surat 4? Saya nak masuk muka surat 5. Tak ada. Bagus, kelahan bagus lah. Senang faham kan. Okey. Lain tak ada tanya. Ada berapa orang ni? 1, 2. Aina ada 2 nama. Aina ada 2 phone ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Tak penuh juga. Sekejap lagi nak check lah siapa tak ada. Okey, muka surat 5. Cari objek bagi setiap fungsi nilai mutlak berikut. Okey. Contoh ke ni contohlah, tengok contoh. Okey. Diberi fx yang ni. Okey, kita tengok ada simbol mutlak palang ni. Cari nilai x dengan keadaan fx sama dengan 5. Okey. Dia bagi fx sama dengan 5. Satu lagi fx ialah ni. So ada dua persamaan bagi x. Satu yang ni, satu lagi yang ni. Okey. Saya tunjuk sinilah. Itu nombor 1. Dia bagi dua persamaan. Ni satu, ni satu. So macam mana nak cari nilai objek? Kelas objek tu x ya. Ni maksudnya nak cari x lah. Okey, nak cari x. Ya. So saya tunjuk satu. Yang ni nombor 1. Ada dua persamaan bagi fx. Satu, fx sama dengan kurungan 2x tambah 1. Tutup kurungan. Ini ada simbol mutlak.
Satu lagi fx sama dengan 17. Ada dua fx. Fx ini atas satu, bawah ni ada satu lagi. Okey. So kita samakan. Untuk step ni saya tak ikut ini. Okey. Jadi kamu ikut step saya lah. Memandangkan ada dua, saya buat macam ni. Saya samakan dia, fx sama dengan fx. Kenapa saya samakan dia? Sebab ada dua nilai fx. Okey. Saya ulang balik, saya tak ikut step ni ya. Saya ikut step yang ni, saya punya. Okey, sekarang ni kita isi. Okey. Yang ni dulu. Buka kurungan ni. Buka kurungan. Okey. fx ni saya gantikan ni. Kenapa pula? Sebabnya ni. Ni. Jadi sama dengan ni, fx yang belah kanan ni saya gantikan 17. Okay. Okay, lepas tu apa nak buat? Langkah seterusnya, kamu kena buang kurungan ni. Kurungan mutlak ni. Macam mana nak buang? Okay. Cara nak buang dia, okay, saya buat kat bawah ni. Sekarang ni saya dah buang kurungan palang mutlak. Tapi ada syarat dia. Kalau kamu nak buang kurungan, kamu kena pastikan belah sini dia ada tambah tolak. Apa maksudnya? So mula-mula kita ambil yang tambah. So tengok tu. Ini tambah, sini tolak. Cikgu mana ada tambahnya? Dalam mat, simbol tambah tak perlu tulis lah. Kenapa tak perlu tulis? Sebab 17 ni tak ada partner dengan nombor lain. Tak payah tulis lah tambah tu depan ni. Tapi negatif kena buat lah kelas. Kalau tak ada negatif depan ni, sama pula dengan ini. Okay. So perhatikan dah tak ada kurungan tu. Dah tak ada kurungan mutlak. Kamu kena selesaikan kedua-duanya. Jadi saya buat ini dulu. So kenapa satu tu dah jadi negatif satu? Dalam mat tambah satu, saya bawa ke kanan, dia jadi tolak satu. 17 tolak 1, 16. Okey. Tak siap lagi Okey. 2 ni dia darab dengan X tu, dia darab dengan X. Kalau darab pindah jadi bahagi, jadi 16 bahagi 2. So kamu dapatlah 16 bahagi 2, 8. Okey. So, siap belah sini. Tapi belah sini tak buat lagi. So ni buat juga. Tambah 1, pindah ke kanan jadi tolak 1. Tolak. Kalau tolak, saya biasa guna istilah hutang. Dihutang 17. Dihutang 17 dan dihutang lagi 1. Mestilah hutang ni jadi 18 kan. Jadi kalau hutang 18 tolak 18. Saya guna istilah hutang ataupun kamu tekanlah kalkulator negatif ni. Okey. 2 darab dengan X. 2 kali X. 2 kalau pindah ke kanan jadi bahagi. So kamu dapatlah 18 bahagi 2 dapat 9 tau. Tapi ada negatif lah. Negatif 9. Okey, nombor 1. Yang ni, yang saya tunjuk ni. Faham ke tak faham? Cuba respon jap. Faham. Okay, good. Kalau faham, kelas, kamu ikut step saya ni. Untuk yang nombor 2 dan 3. Okay.
Saya rasa saya lagi nampak clear daripada yang ni lah. Tapi terpulanglah, kamu kalau rasa boleh ikut ni, ikut je lah. Okay, and then bawah dia 1.3 fungsi gubahan. Makin lama makin rumit tau AMAT ni kan. Makin lama makin banyak pula benda dia. Okay, itu sebab saya kata tak boleh habis ni sampai 7 tu. Mungkin sampai episode 5 ni untuk minggu ni. Okey. Fungsi gubahan, saya cuba slow fungsi gubahan ni. Okay, soalannya nota ni kamu bacalah kemudian. A. Cari imej bagi setiap fungsi gubahan yang berikut. Fungsi gubahan dalam bahasa Inggerisnya, okay, differential function. Okay, fungsi gubahan tu maksudnya. Tengok contoh satu. Contoh yang ni. Diberi bahawa fx sama dengan x tambah 4. Dan ada dua. Tadi semuanya satu fungsi. Tadi kan semua gx kan. Fx gx. So yang ni ada dua. Diberi bahawa fx sama dengan x tambah 4 dan gx 5x tolak 2. Okay, cari fg1. Nampak ni, f dengan g tu dah jadi satu. Dia bergabung. Okay, saya nak tunjuk kat kertas ni. Tak nampak beritahu f x g x. Okay, digabungkan. Tiba-tiba digabungkan dapat f g x. Apa maksud dia? Kalau f g x disebut f dulu maksudnya g masuk dalam f. Okay, mungkin kamu tak faham sekarang apa maksud g masuk dalam f. Saya bagi satu persamaan. Okay, tak nampak beritahu Saya ambil yang mudah dulu lah. Tengok ni. Fx sama dengan 2x, gx sama dengan 5x. So kalau soalan tanya cari fgx, bermaksud, saya ulang tadi kalau fgx disebut f dulu bermaksud g masuk dalam f. Maksudnya ni G akan masuk ke dalam ni. Tapi dia masuk dekat mana? Dekat X ni. So dia akan jadi 2 ni datang daripada mana? Sebab fx ni dia start dengan 2. So ambil 2. Yang ganti tu ialah dekat X. So kamu buka kurungan. Sekarang ni X ni bukan lagi X. Dia dah jadi 5x. So ganti 5. 2 kali 5 10. Ada X belakang. So ni jawapan kalau ditanya FGX. Okey, setakat FGX sekarang. Okey. Faham ke tak faham? Kalau tak faham tanya. Faham. Okey, boleh ya. Okey. Apa jadi kalau G dulu? Ni G fx. Okey. Saya guna yang sama 2x dengan 5x. Saya guna yang sama. Okey. Tadi f kat depan. Sekarang ni G dekat depan. So kalau G dekat depan, maka f masuk dalam G. Apa maksud f masuk dalam G? Okey, kita akan start dengan G dulu. G ialah 5. So 5 start. Kenapa 5? Sebab GX tu 5.
Tapi ingat kelas, X sekarang ni bukan lagi X tapi dah jadi dengan Fx. So buka kurungan, sebab F masuk dalam G. Fx tadi ialah 2X. So dalam ni 2X. 5 kali 2, 10. Ada X belakang, 10. Jawapan dia. Kalau ada yang tanya, cikgu, jawapannya mesti sama ke? Tak semestinya. Contoh ni kebetulan jawapannya sama. Sebab saya ambil yang mudah. Okay? Dalam dunia nyata, FGX tak semestinya sama dengan GFX. Kamu ingat sama lah. Ini kebetulan sama. Kamu faham tu? Kebetulan sama. Sebab saya guna 2 dengan 5. Kamu darab mana-mana pun sama. Okay? Okay, tengok yang ni. Saya ambil FGX tadi ya. Jawapannya tadi ialah 10X. Okay. Okay. Tiba-tiba dalam soalan kata cari. Dia tambah lagi satu soalan. Dalam kurungan tu dia ganti dengan nombor 2. Contoh. 2 contoh. FGX sama dengan 10X. Tadi kita dapat. Tiba-tiba bawah ni suruh cari FG2. Senang dia ni kelas. Maksudnya yang ada X sekarang berganti dengan nombor 2. Jadi 10 buka kurungan 2. 10 kali 2 20. Okey, dalam ADMAT jangan guna simbol darab tu yang kamu belajar dulu. Yang ni. Tak nak. Dalam ADMAT darab gantikan dengan bracket. Kenapa macam tu kelas? Sebab dalam ADMAT kamu akan jumpa huruf X ni banyak gila. Apa yang berlaku kalau kamu guna simbol darab? Dia akan jadi macam ni lah. Kan? Nanti keliru. Ini X ke darab ke? Itu sebab saya kata jangan guna simbol darab tu yang kamu belajar dulu. Kamu akan gantikan darab tu dengan kurungan, bracket. Okay? That's why saya guna ni. Saya guna kurungan ni. 10 kali 2 ni saya guna kurungan ni. Saya tak guna simbol darab tu. Okay? Biasakan. Okay, contohnya ni dalam test pad ni. Faham ke tak faham kelas? Contoh dalam test pad. Faham. Okay, good. Bagus lah kamu ni kan. Sekali tunjuk faham lah. Okay. Kenapa saya tunjuk? Saya tak faham. Tak faham? Kat mana tak faham? Yang mana? Cuba kita tahu area mana? Yang dia kata X jadi FG. Tak faham. Yang sini ke? Ke sini? Yang mula-mula. Oh ni, okey. Ini namanya fungsi kubahan. Apa maksud fungsi kubahan? Fungsi kubahan ni kelas, dia ada dua atau lebih fungsi. Dia bergabung. Itu dipanggil fungsi kubahan. Macam ni Ada fungsi F, ada fungsi G. Kan? Kalau ada yang tanya, cikgu, tak ada huruf lain ke F dengan G? Sebenarnya boleh je. Tapi biasanya guna huruf F dengan G. Jangan keliru yang ni. Okey? Dia guna huruf F dengan G sebab nak bezakan dua fungsi ni lain-lain. Kalau dia guna F sini F, dah sama dah jadinya. Boleh je guna M, sini huruf N, sini A, sini huruf B, boleh. Janji tak sama, itu je. Okey. Kalau digabungkan, dia akan jadi FGX. Saya ambil dulu FGX. Kalau FGX, kelas, yang mana disebut dulu F, maka G ni masuk dalam F. Yang ni. Ini contoh tau. Saya bagi ni 2X ni dengan 5X ni contoh je saya bagi. Saya ambil yang senang. Okay? Fx dia bagi 2X, Gx dia bagi 5X. Soalannya, cari FGX. Saya kata G masuk dalam F. Okay? Dia start dengan F tau. Disebabkan dia start dengan F, that's why saya start dengan 2. Kenapa 2? Kau tengok soalan ni. Fx tu kan 2 dulu. So 2 sini. Kenapa perlu ada kurungan? Sebab apa? Sekarang ni X tu bukan lagi X ni. Yang asal bukan kedua X. Tapi ini bukan yang asal kan? Ini dah jadi gubahan. Yang gubahan dah jadi GX. GX ialah 5X. 5 ni X, ambil semua.
Esok saya buka kurungan